Call is now recorded. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat datang ke majlis meraih keberkatan dengan Al-Quran, anjuran Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syamil Izzuddin, Pegawai Dakwah Daerah Kuala Pilah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan serta para jemaah, sahabat pecinta Al-Quran Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Zaihan, moderator anda pada petang ini. Diingatkan para jemaah sekalian untuk menjaga adab sopan dengan menutup aurat serta berada di dalam keadaan wuduk walaupun kita berada di dalam majlis secara maya bagi meraih keberkatannya. Ikhlaskan dan betulkan niat kita untuk sama-sama mencari redha dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan mic di mute atau di off-kan dan pastikan kamera dalam keadaan tertutup agar tiada sebarang gangguan bunyi dan suara semasa majlis sedang berlangsung. Marilah kita sama-sama ikuti bacaan surah Al-Waqiah dan bicara petang bersama Al-Fadhil Ustaz dengan tajuk yang menarik untuk dibincangkan, iaitu sunnah yang dilupakan, di mana realitinya pada hari ini amalan sunnah yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi menjadi perkara utama yang dianggap penting dalam kehidupan seharian. Mengapakah sunnah pada hari ini panorama? Sama-sama kita nantikan kupasan terperinci bersama Fadhil Ustaz. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis petang ini kepada Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma alhimna rusydi wa'idhu min syarri nafsi amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama diucapkan terima kasih pada puan moderator yang bertugas pada petang ini, yang berusaha ahli jawatan kuasa Spark, sahabat pencinta Al-Quran, barisan urus setia, sahabat-sahabat yang mengikuti sidang maya pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati dan mudah-mudahan didoakan di dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan mulakan bicara wara kita pada petang ini dengan kita mulakan dengan membaca surah Al-Mulk. Sebelum itu, sama-samalah kita membaca suratul Fatihah. Diniatkan mudah-mudahan ianya sampai kepada junjungan kasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para ulama di kalangan salaf dan khalaf, para imam mazhab, para imam-imam dalam pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta para ulama di tanah Nusantara ini dan guru-guru kita, mereka yang banyak berjasa pada kita, serta mereka yang banyak berinfak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha atas mereka semua. Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah saya kira semua dah ready dengan bacaan surah Al-Waqi'ah, muka surat 534. Yang mana ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama baca dalam keadaan berjamaah. Walaupun surah ini adalah amalan ifradi, amalan sendiri-sendiri. Namun kalau kita membaca sesuatu amalan yang jama'i secara berjamaah, dia banyak faedahnya, tuan-tuan perempuan. Amalan ifradi, amalan sendiri. Contoh macam baca surah Waqi'ah, baca surah Al-Mulk, baca surah As-Sajdah, baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, baca surah Yasin. Semua ni adalah amalan ifradi, amalan sendiri-sendiri. Tapi natijahnya, kesannya apa? Kalau kita baca jama'i, tengok macam mana kita baca surah Yasin, bacaan kita jadi baik. Sebab apa? Sebab ada taikong, ada guru yang kita ikut. Mudah-mudahan begitu jugalah surah yang menjadi amalan kita. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan suratul Waqi'ah. Suara saya jelas kan? Jelas suara saya? Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم أنزل الرحمة وأنزل السكينة على قلوبنا. Mudah-mudahan berkat bacaan surah Al-Waqi'ah yang kita baca sebentar tadi, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita dan diturunkan pada kita sakinah, ketenangan ke atas hati-hati kita semua yang ada di dalam majlis pada hari ini. Sebab disebut bahawasanya antara khasiat surah Al-Waqi'ah adalah ia memberikan ketenangan. Dan mudah-mudahan bacaan itu Allah Ta'ala anugerahkan ketenangan dalam diri kita. Itu yang kita nak, insya-Allah. Jadi kita pergi kepada tajuk perbincangan kita pada sembang-sembang santai petang ni, tuan-tuan. Sembang santai dia kena ada ramai. Tapi kita panggil borak-borak santai lah, tuan-tuan. Kalau ada soalan tuan-tuan nak tanya, boleh tanya, insya-Allah. Sebagaimana tajuk yang telah disebutkan tadi, kita nak berkongsi berkaitan tentang sunnah-sunnah yang dilupakan siri satu. Tuan-tuan kena ingatlah, maknanya ini kali pertama kita bicarakan berkaitan tentang sunnah-sunnah yang dilupakan. Apa yang disebut sebagai sunnah? Kita kena jelas terlebih dahulu. Sunnah itu ma huwa yakhruju min nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang keluar daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada apa yang nabi sebut, wa fi'lin, perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau takhririn, ataupun diam atau benarkan sesuatu hal tersebut yang nabi buat. Maka datang daripada tiga ini, maka disebutlah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Nabi sebut itu dipanggil hadis. Yang Nabi SAW itu buat disebut hadis juga. Yang Nabi SAW diam ataupun benarkan itu juga menjadi sebagai hadis dan juga hujah para ulama. Misal contoh apa yang Nabi sebut, maklum kita hadis banyak. Nabi sebut innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan dimulakan dengan niat. Itu Nabi sebut. Maka yang Nabi sebut
menjadi hadis, menjadi sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat? Sahabat lihat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Maka sahabat lihat Nabi semayang. Maka sahabat gambarkan di dalam penceritaan mereka. Maka siapa yang ikut sebagaimana sahabat cerita Nabi buat, dia mengikut sunnah. Ataupun diam, ataupun Nabi bangkang tidak, Nabi larang tidak, Nabi marah pun tidak. Kan? Misalnya ada satu peristiwa yang biasa kita dengar, iaitu tentang makan dab. Kan? Dab ni apa? Biawak padang pasir. Biawak padang pasir ni jangan bayangkan biawak komodo yang masuk kat kolam rumah kita kat belakang kampung tu, tuan-tuan. Itu namanya biawak. Yang padang pasir ni dab. Dia makan serangga, makanannya pun makanan yang elok. Itu ketika satu peperangan dalam permusafiran, para sahabat ni cari bekalan makanan. Jadi mereka tangkap dab. Kena ingat, tangkap dab, bukan biawak. Kita bila ingat dab ni biawak. Jangan ngada-ngada pergi belakang tu tangkap biawak sebab ingat tu dab. Jangan tuan-tuan. Ini kari pun sedap. Jangan ngada-ngada tuan-tuan. Ni dab je tuan-tuan. Dab ni dapat kat padang pasir. Jadi sahabat Nabi SAW, mereka ni masak dab tu tadi. Ada riwayat sebut dipanggang. Maknanya dipanggang ni disalai atas api lah. Ada riwayat sebut dimasak dengan kuah. Masak kuah ni boleh jadi digulai. Gulai bukan dengan santan. Maknanya gulai macam contoh kari. Berkuah. Kan? Berkuah. Jadi sahabat pelawar Nabi, ketika dalam permusafiran tu sahabat ni tangkap dab padang pasir, biawak padang pasir. Jadi sahabat ni masak biawak ni, dab ni, kemudian mereka makan dan dia hulur kepada Nabi SAW. Jadi Nabi buat apa? Nabi tak marah. Nabi tak larang. Nabi pun tak makan. Jadi takririn. Nabi benar pun tidak, larang pun tidak. Maka itu pun menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas pada kita apa itu sunnah. Kena beza sunnah dengan sunat ni. Sunat ni perkara syarak. Kena bezakan. Sunat dan sunnah. Sunat ni perkara dalam syarak. Haram, makruh, wajib, sunat, harus. Kalau ikutkan turutan ni, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu turutan dia. Maka ini dinamakan hukum syarak. Buat benda sunat dapat pahala. Buat untung tinggal rugi. Itu daripada sudut syarak. Itu sunat. Ada sunat yang sunnah, ada sunat yang sunnah, ada sunat yang dia bukan pun sunnah Nabi SAW. Itu kena beza jelas. Contoh, sebut la ilaha illallah lepas semayang. Dia adalah perkara sunat. Tetapi dia bukan sunnah Nabi SAW. Jadi dua benda yang beza. Ada sunat yang sunnah, ada sunat yang dia bukannya sunnah Nabi SAW. Hari ini kita nak berkongsi berkaitan tentang beberapa sunnah yang dilupakan. Yang pertama, sunnah yang sering dilupakan ataupun orang tak pandang. Mendahulukan kaki kanan saat memakai selipar. Dan kaki kiri bila buang selipar. Mendahulukan yang kanan dalam hal ehwal kebaikan. Termasuk juga dalam memakai selipar. Berapa ramai orang hari ni, dia perhatikan kaki dia keluar rumah, kaki apa? Saya tanya dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita keluar rumah nak keluar pakai kaki apa? Loncat dua-dua kaki macam tu. Pocong. Keluar macam mana nak keluar rumah? Nak keluar rumah, kena lihat mana lokasi kita nak pergi. Ini sunnahnya. Kalau keluar rumah, pergi tempat lagi mulia, contoh keluar rumah, pergi masjid ataupun surau. Saya tanya tuan-tuan, masjid dengan surau, dengan rumah kita, mana lagi mulia? Mestilah masjid dan surau. Jadi masjid dan surau, kita nak pergi mesti melangkah kaki kanan. Keluar rumah tu, kaki kanan. Nampak?
Ini sunnah Nabi ni. Okey, nak pergi tempat lagi teruk daripada rumah kita. Mana tempat tu? Pasar raya. Pasar raya ni tempat yang Allah tak suka. Sebab apa Allah tak suka pasar raya? Sebab pasar raya ni tempat yang Nabi sebut banyak syaitan. Kenapa banyak syaitan pula kat pasar raya? Sebab di sini banyak berlaku penipuan dan banyaknya kekotoran. Maka sebab itu pasar ni Allah tak suka. Tengoklah kalau pergi pasar ayam, pasar ni lah pasar basah. Tengok pasar basah, tengok dengan lalat, tengok dengan bau. Maka tempat ni setan suka. Ada pula orang yang tipu timbangan, kan? Kita patutnya tengok ayam ni kecil ya. Patutnya kalau mata kasar kita tengok ni sekilo lebih. Timbang-timbang 2 kilo. Rupanya dia letak pemberat. Rupanya ada benda yang dibuatkan dacing tu nampak lagi jadi lagi berat. Menipu. Maka sebab itu pasar ni Allah tak suka. Sebab itu bila nak melangkah ke pasar, maka langkahlah dengan kaki kiri. Keluar rumah, kaki kiri. Sebab apa? Tujuan kita nak pergi pasar. Pergi mana lagi? Pergi masuk pejabat cukai, kutip cukai. Kan? Tempat mengutip cukai ni tempat yang Allah tak suka. Kalau pusat zakat lain, kalau kita orang Islam pergi tempat cukai, maka kata ulama, ni ulama sebut, sunat kalau kita keluar dari rumah kaki kiri, masuk pejabat tu pun kaki kiri. Pergi mana lagi? Panggung wayang. Panggung wayang baik ke tak? Kita nak tengok Mak Kilau kan? Mak Kilau, kan? Bagus tak cerita Mak Kilau? Bagus. Dan saya sarankan tuan-tuan perempuan pergi tengok kalau ada lagi lah. Kan? Saya dengar orang tak pernah masuk wayang. Kan? Maksudnya dia cerita ada yang tak pernah masuk wayang tapi sebab cerita Mak Kilau masuk wayang. Punya hebat Mak Kilau kan. Ada seorang tu cerita dia last tengok wayang tahun 90-an, cerita Terminator. Terminator ni cerita yang orang robot besi tu kan. Dia kata inilah kali kedua dia tengok wayang. Lepas cerita tu. Punya hebat Mak Kilau kan. Jadi kita nak tengok Mak Kilau. Nak tengok Mak Kilau dekat mana? Dekat kolam? Tak. Kita tengok kat wayang. Keluar kat rumah nak pergi tengok wayang ni. Kaki apa nak keluar? Nak melangkah kaki apa? Wayang tempat yang secara urufnya tak baik. Tempat lara. Walaupun tengok cerita Mak Kilau. Tapi tempat tu tak baik. Kaki yang kena keluar bila keluar rumah. Kaki kiri. Nampak? Kaki kiri. Maksudnya keluar rumah kaki kiri. Masuk dalam panggung wayang pun kaki kiri. Ini sunnah Nabi SAW yang dilupakan. Maknanya kita keluar, nak pergi mana, kita dahulukan kaki kanan kalau tempat itu baik. Kita keluar rumah, nak pergi tempat yang tak elok, maka sunat dia keluar dengan kaki kiri. Nampak? Ini sunnah yang pertama. Dan memakai sandal ataupun selipar dengan kaki kanan. Keluarkan kaki kiri dulu. Nabi SAW diceritakan. Nabi ada sebut. Mafhum dia, jika kalian memakai sandal ataupun selipar, maka dahulukan kaki kanan. Jika melepaskannya pula, maka dahulukan kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali. Daripada hadis ini, Nabi sebut apa? Yang pertama tadi kita dapat iktibar, nak keluar rumah, tengok tempat dulu. Yang kedua, pakai selipar. Pakai kaki kanan, kan nak lepaskan kaki kiri dulu. Ada ke orang perhati? Saya rasa jarang orang perhatikan benda ni dah. Amalan sunnah ni, kalau kita mula biasa buat, kalau kita tinggal, dia akan rasa ganjal, orang kata, janggal. Dia akan rasa pelik. Rasa macam tak kena je. Sebab kita dah jadi amalan darah daging kita. Dah biasa kita buat, sekali tak buat, dia rasa macam tak selesa. Kita mulakan. Maknanya hari ni kita nak keluar tengok kaki mana melangkah. Ini sunnah yang dilupakan. Dan Nabi sebut, masuk selipar kaki kanan. Buang selipar, kasut kaki kiri dulu. Kemudian Nabi larang pula. Kalau nak pakai, pakai dua-dua.
Jangan pakai sebelah je. Ni ada orang kadang-kadang selipar ni hilang. Curi selipar ni pun masalah juga tuan-tuan. Kan? Ni cerita orang lelaki lah. Orang lelaki pergi masjid. Kan? Pergi masjid pakai selipar yang mahal sikit. Sebab tu pergi masjid tak payah pakailah selipar mahal-mahal tuan-tuan. Alamatnya kalau tengok selipar hilang, berkaki ayam kita tuan-tuan. Berkaki ayam okey lagi. Yang kita rembat selipar orang apa hal? Kan? Kita tengok selipar kita tak ada. Selipar orang kita balun. Dah lah selipar kita hilang. Tak apa selipar kita hilang. Itu bahagian kita. Orang yang ambil tu dia lah berdosa dengan kita. Selagi mana kita tak maaf dan tak halalkan apa yang dia ambil daripada kita tu. Tapi yang ada masalah, kita pula rembat selipar orang. Hai, sudah. Tu okey lagi tuan-tuan. Rembat selipar orang tu kita kenal, boleh pulang. Rembat selipar masjid tuan-tuan. Selipar masjid yang ada potong. Saya kemarin kan kerja masjid tuan-tuan. Jadi saya kerja masjid ni jadi letih lah tuan-tuan. Letih apa? Letih beli selipar masjid. Tu cerita dia. Bulan ni beli 10 pasang. 10 pasang tu kita dah potong lah. Ada selipar yang kita tulis MDTM, Masjid Raja Tuanku Munawir. MTM, Masjid Tuanku Mukhlis. Kita tulis. Ada selipar kita potong. Potong depan tu. Tuan-tuan, 10 beli, minggu depan 31 ke? Lagi 9 hilang. Hai, pelik saya. Saya rasa dia orang makan ke selipar ni? Saya kadang-kadang fikir orang ni makan agaknya selipar ni. Tu masalah tu. Kan? Selipar masjid pun dia rembat. Sedangkan selipar masjid adalah barang wakaf. Bila barang wakaf untuk kegunaan ramai orang, tak boleh kita memunyakan tuan-tuan. Kalau kita ambil, kena ganti. Kena ganti selipar yang sama, jenis yang sama, ataupun kita kena bayar ganti rugi. Cakap kat pihak masjid, tuan, saya itu terrembat selipar masjid. Jenis selipar tak ada. Nya, saya kira selipar ni berapa harga? Saya ganti balik. Kena ganti begitu. Kalau tidak kan, makan tak sudah kita tuan-tuan. Alah kalau orang kata, berapa ringgit? Nah ustaz selipar tu. Baru RM10, takkan nak berkira. Dia bukan cerita berkira ke tidak tuan-tuan. Dia cerita itu barang wakaf. Bila barang wakaf, 1 sen pun Allah akan kira. 1 sen pun Allah Ta'ala akan pandang dan akan hisap. Itu kena ingat tuan-tuan. Kita akan kena hisap. Walaupun 1 sen. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Pakai selipar kaki kanan, buang kaki kiri. Dan Nabi larang, jangan sampai kita pakai sebelah lagi tak pakai. Main, orang kata main, sebelah ada, sebelah lagi pula tak ada. Tuan-tuan. Itu dah jadi 3 suku dah tuan-tuan. Sebelah elok ada selipar. Sebelah lagi dah tak ada selipar pula. Ada yang lebih kelakar, sebelah lain, sebelah lain tuan-tuan. Ini semua kena elakkan tuan-tuan. Sebab itu sunnah Nabi SAW kita dapat hari ni, masuk, nak keluar rumah, mana tempat kita nak pergi. Perhatikan tempat baik kaki kanan, tempat tak baik kaki kiri. Pakai selipar kaki kanan, keluarkan dahulu kaki kiri. Dan pastikan pakai selipar, kalau boleh biarlah kedua-duanya sama. Orang akan anggap apa sebab Nabi sebut ni. Biasa je. Tuan-tuan, ada orang kata, tak ada apa-apa kesan pun pada diri kita. Tuan-tuan, Nabi SAW, bila Nabi larang sesuatu, dia ada rahsia dan hikmah ni. Saya sebut tuan-tuan. Kenapa pakai selipar sebelah lain ataupun sebelah pakai, sebelah tak pakai ni Nabi sebut tak baik dan tak bagus. Sebab dia mempengaruhi postur tubuh badan. Kan? Badan kita kan macam ni. Bila sebelah pakai selipar, sebelah tak pakai, dia akan angkat sikit. Jadi dia boleh mengubah struktur badan kita. Orang tak pandang. Tapi benda tadi ada kesan. Sama macam orang letak dompet kan. Orang lelaki letak dompet kat belakang, dia duduk. Postur tubuh badan dia akan sengit sikit. Maka ini tak baik untuk badan. Maka setiap apa yang Nabi larang, Nabi pesan, pasti ada hikmah, pasti ada rahsia. Yang mana kadang-kadang manusia tak tahu, melainkan manusia yang mengkaji. Ini sunnah yang pertama. Baik, yang sunnah yang kedua.
yang Nabi SAW sebut iaitu menjaga dan memelihara wuduk. Jaga, hafazah, yahfazu. Jaga, pelihara wuduk. Antara sunnah Nabi SAW adalah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Maksudnya sentiasa berwuduk ni melazimi bila batal segera berwuduk. Sebab itu ada ulama yang kita dengar mereka ni guna wuduk isyak untuk semayang subuh. Wuduk isyak guna untuk semayang subuh. Macam mana dia buat tuan-tuan? Dia orang tak tidur ke? Tidur. Cumanya mereka jaga keadaan tidur. Tidur ni membatalkan wuduk. Kena ingat, tidur membatalkan wuduk. Melainkan tidur yang punggungnya tetap. Kan? Kita kan ada dua punggung ni. Kan? Orang panggil punggung lah. Kan tilam ni. Tilam, orang panggil tilam paling mahal tu lah tuan-tuan. Tilam sedap ni. Tuan-tuan, punggung kita ni mana ada jual kat spare part tuan-tuan. Kan? Inilah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak ada jual kat pasar raya Maidin tuan-tuan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, punggung satu? Tak ada tuan-tuan. Tak ada jual kat kedai. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi. Sebab tu tidur dalam keadaan dua-dua punggung kita ni bertemu tanah. Tidur ni tak membatalkan wuduk. Dalilnya mana? Nabi SAW sebut falyatawadda, manami, barang siapa yang tertidur, barang siapa yang tidur falyatawadda, hendaklah dia tertidur. Kan? Sebab mata ini Nabi sebut dia ni pengikat. Mata ni dia pengikat. Dia ngikat apa? Dia ngikat yakhruju syai' min sabilain. Dia ikat dua jalan tu. Jalan depan untuk keluar air kencing, jalan belakang untuk buang air besar. Mata ni dia ngikat. Jadi kalau mata ni terpedam, maka siapa yang tidur, kata Nabi, hendaklah dia berwuduk. Tapi pernah satu ketika, ada sahabat Nabi tengok Nabi tidur. Tengok Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi tu semayang. Jadi sahabat Nabi tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kau kata dengan kami siapa tidur hendaklah dia berwuduk. Tapi kami tengok tuan tidur, tuan bangun, tuan terus sahaja semayang. Macam mana nak kira tu? Maka Nabi SAW sebut apa? Ainaini yanam. Mata aku tidur. Walaisa qalbi. Bukan hati aku. Mata Nabi yang pejam tidur. Tapi hati Nabi tak pernah tidur. Sebab inilah khususiyah sunnah Nabi. Lupa saya nak cerita. Sebab itulah adanya sunnah khususiyah yang tak boleh dibuat melainkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah khususiyah. Khas untuk Nabi sahaja. Antaranya tidur, Nabi tak perlu ambil wuduk. Sebab Nabi tidur hanya pejam mata. Hati Nabi tak pernah tidur. Kita kalau tuan-tuan tidur, dia bukan tidur. Dia tidur mati. Ada istilah belakang, tidur mati. Tidur mati ni bunyilah apa pun. Meriam sebelah bunyi pun, dia tak sedar. Ini memang orang tidur mati punya. Tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Kalau orang tidur mati ni, jangan tak ada harapan tuan-tuan. Bangun memang kena ambil wuduk. Ini jenis para ulama yang tidur ni, dia orang tidur bersandar, dalam keadaan tu dia tidur. Lepas isyak, dia beramal, dia duduk kejap. Baca Quran, muzakarah, dia duduk kejap. Tidur. Kan? Kemudian, pukul 2, bangun, buat qiyamul lail. Buat qiyamul lail, berapa waktu, kemudian berhenti kejap, dia tidur balik. Sekejap. Masuk subuh, nampak tak? Ini sebab dia tidur tu sekejap dalam keadaan dia sedar, jaga. Maka sebab itu mereka boleh berkekalan lama guna wuduk isyak untuk semayang subuh. Ini orang yang ada kelebihan lah. Dapat jaga amalan ni. Tapi kita tak dapat macam tu. Macam mana kita nak buat? Maka sebab itu sentiasa segera membaharui wuduk. Segera baharui wuduk. Ganjarannya sangat besar tuan-tuan.
Kan? Ada satu hadis yang walaupun dia dhaif tapi boleh jadikan fadail amal untuk kita beramal. Orang yang sentiasa baharui wuduk ni, setiap kali dia jadikan wuduk tu, dia ambil wuduk, maka Allah jadikan pada dia satu bidadari. Siapa ambil wuduk, makna batal dia segera ambil, maka Allah jadikan dia bidadari. Orang perempuan kata, habis dia ni orang perempuan, saya orang perempuan Ustaz. Takkan saya nak dapat bidadari juga? Bidadari untuk orang lelaki. Takkan saya nak bidadari? Tak. Orang perempuan, dia akan dapat ganjaran sama macam orang lelaki. Orang lelaki dia suka bidadari. Orang lelaki ni memang dia suka orang perempuan. Kan? Sedangkan orang perempuan, apa yang dia suka atas muka bumi ni, senilai bidadari Allah Ta'ala akan bagi. Tak, apa benda tuan-tuan? Kan? Benda yang tuan-tuan suka atas muka bumi ni, Allah akan bagi. Ini orang yang baharui wuduk, sentiasa baharui wuduk. Asal batal je, maka dia segera berwuduk. Amalan ni nak buat memang payah tuan-tuan. Sangat-sangat payah. Sebab dia memerlukan komitmen. Kalau orang kerja payah. Contoh, kalau kita kerja orang perempuan. Senang ke orang perempuan nak wuduk? Payah. Orang perempuan tak macam lelaki. Lelaki angkat ni air. Angkat sikit, dah boleh wuduk. Basuh muka, ambil rambut sikit. Mazhab Syafi'i, dah boleh basuh. Sebahagian daripada rambut. Boleh basuh. Saya cerita orang perempuan. Macam mana orang perempuan nak buat? Sebab tu kalau orang perempuan yang tengah kerja, maka mereka ni dapat jaga wuduk lama sikit untuk semayang tu dah okey dah. Maknanya semayang Zuhur tu, habis je semayang, ada wuduk lagi tu, sampailah satu waktu batal, kemudian dia tunggu waktu asar, masuk lagi, kemudian dia ambil wuduk, sampailah batal. Itu pun dah cantik dah. Sebab orang perempuan payah. Nak pula duduk bahagian-bahagian yang memang kena sentiasa cantik. Cantik, menarik, memang the bomb. Kena pakai bedak, kena pakai maskara, kena pakai kening tebal yang boleh sodok tanah tu. Jadi banyak aksesori ni. Jadi nak wuduk payah. Waktu kadang-kadang sayang. Orang, contohnya orang yang make up kan. Dia make up bukan senang nak wuduk ni. Sebab make up je setengah jam. Wuduk baru berapa saat. Tapi nak make up tu. Dah wuduk mesti hilang. Jadi orang kadang-kadang dia sayang. Hai make up aku. Mana nak tengok orang sayang. Orang make up gila-gila bila? Orang make up gila-gila yang pertama orang make up gila-gila bila dia jadi pengantin. Itu memang make up lama. Solekan lama. Yang kedua, orang yang pergi kenduri pengantin. Dia pun lebih kurang lah. Jadi memang make up tebal sikit. Jadi sayang dia nak wuduk. Korbanlah sikit tuan-tuan. Jangan sampai kita biarkan semayang berlalu. Tak jaga wuduk okey lagi tuan-tuan. Ini sunnah Nabi yang lupakan. Tapi jangan sampai luput waktu semayang semata-mata tak nak make up hilang. Aduh tuan-tuan, rugi. Ini orang yang rugi. Sebab apa? Sebab kerana cantik yang dia buat, dia sanggup dapat murka Allah meninggalkan yang wajib. Ini sunnah yang dilupakan, iaitu kekal berwuduk. Baik. Saya bacakan hadisnya. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, hadis ini daripada Sauban, disebut apa? Nabi SAW sebut, istiqamahlah. Istiqamah maknanya orang yang berkekalan dalam menjalankan perintah Allah. Dan kalian tidak akan pernah menghitung pahala yang Allah Ta'ala berikan. Kita tak akan dapat kira pahala yang Allah berikan. Pahala Allah bagi ni bukan macam kita dapat duit tuan-tuan. Dapat duit boleh kira. RM1, RM2, RM3, RM4, RM10, RM10, RM200. Boleh kira. Tapi pahala Allah Ta'ala bagi tak boleh kira. Satu qiran besar gunung Uhud. Gunung Uhud yang sekarang ni dia dah turun ke bawah. Kalau dulu lagi besar. Luas je 7 km. Tinggi je hampir dekat 3 km. Tinggi. Luas je lebih kurang 7 km. Luas tu. Tinggi tu daripada bawah nak pergi ke atas ni. Jalan begitu. Bukan dia tegak begini, begitu. 3 km. Bayangkan. Bukit Uhud 7 km luasnya. Daripada bawah nak pergi ke atas 3 km lebih kurang. Satu qiran. Ini ganjaran apa? Ganjaran orang yang pergi semayang jenazah. Pergi semayang jenazah disebut dia dapat 2 qiran. Pahalanya 2 qiran.
Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, berapa banyak kiran ni?" Nabi sebut satu kiran besar bukit Uhud. Tuan-tuan kira lah. Kalau tuan-tuan buat amalan, tak terbayang banyaknya. Cuma kita tak nampak je pahala ni. Sebab tu Nabi sebut, tak akan dapat hitung pahala yang Allah berikan. Ketahuilah, Nabi kata, sebaik-baik perbuatan adalah semayang. Baik-baik amalan adalah semayang. Dan tak ada yang selalu menjaga wuduknya kecuali orang itu mukmin. Jaminan Nabi. Maknanya orang yang jaga wuduk, orang ini orang mukmin. Apa erti orang mukmin? Orang mukmin matinya dalam keadaan beriman dan insya-Allah matinya dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira cukuplah 2 untuk hari ini. Dia ada banyak lagi tuan-tuan. Nanti kita simpan untuk hari yang lain. Mungkin ada soalan nak tanya tuan-tuan. Ada soalan nak tanya? Saya buka soalan. Ada soalan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kemuskilan sikit ni mengenai makeup tadi kan. Ya. Makeup yang ini kan kebanyakan bila dah ambil wuduk dia orang makeup baru solat. Itu macam mana pula Ustaz? Boleh ke Ustaz? Saya tak dengar. Okey. Yang mengenai makeup muka ni, yang orang makeup, dia orang ambil solat, ambil air wudu, lepas tu makeup. Lepas makeup baru dia orang mengerjakan solat. Itu macam mana pula dia punya hukum Ustaz? Baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makeup ni memang perhiasan. Ad-dunya zinah kan. Khair zinatad dunya al-mar'atus salih kan. Dunia ni perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'u salih. Orang wanita perempuan yang salihah. Jadi bila kata dunia perhiasan, orang perempuan ni perhiasan ni sifatnya cantik. Bila cantik maknanya makeup ni pakaian orang perempuan. Lelaki jarang pakai lipstick. Saya kena pakai lipstick ke tuan-tuan? Saya kena pakai eyeshadow ke? Saya kena pakai subang ke? Saya kena pakai pipi ke? Blowing? Tak ada. Orang perempuannya. Jadi bila kata pakaian orang perempuan ni kecantikan, maka setelah dia menyelesaikan wuduknya, maka dia make up, dia semayang, hukumnya harus. Harus hukum dia. Tapi kena tengok juga asal hukum harus. Tengok ya, saya sebut ya. Orang perempuan make up hukum asal harus. Kan? Tetapi ada orang perempuan dia make up haram. Kena ingat tu. Siapa dia orang perempuan yang make up haram? Orang perempuan dalam iddah, dia tak boleh make up. Contoh orang perempuan tu dia kerja. Dia kerja. Kemudian suaminya meninggal. Berapa lama tempoh iddah orang perempuan? 4 bulan 10 hari. Iddah orang perempuan kematian suami. Bukan cerai hidup, cerai meninggal. Maka dalam tempoh tu dia tak boleh solat. Tapi nak kena pergi kerja. Kerja tu memang daruriyat dia, keperluan dia, tak boleh nak elak. Maka dia kena pergi kerja. Dia pergi kerja 2 larangan. Yang pertama, dia tidak boleh berlembut-lembut dengan orang lelaki. Yang kedua, dia tak boleh solat cantik-cantik dalam tempoh iddah. Ada pun orang perempuan lain harus. Nampak? Dia tak boleh lembut suara dia. Bang, nak ke mana tu? Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh nak make up beria-ria benar. Dia tak boleh nak pakai lipstick tu 10 color. Biru, merah, kuning, hijau. Tak boleh. Dia tak boleh nak cantik benar. Habis dah boleh. Tapi ada pun orang perempuan yang lain, hukum dia harus. Maka lepas wuduk, dia pasang make up balik. Kan? Sampailah muka dia macam opera Cina tu putih. Habis tak kisahlah tuan-tuan. Nak opera Cina ke? Tak kisah, merah macam muka beruang ke, tak kisahlah tuan-tuan. Hukumnya lepas wuduk, make up selagi mana tak batal wuduk, maka hukumnya semayangnya sah, make up tu harus. Boleh ya? Okey, jelas?
Yang makeup tu kadang-kadang ada kata benda halal lah, ni lah. Itu macam mana pula Ustaz? Kalau kita guna makeup yang tak tahu tu asal usulnya. Baik. Produk kosmetik. Produk kosmetik kena rujuk pada barang yang kita beli. Kan? Kalau ada daripada unsur-unsur yang tidak halal. Apa unsur yang tak halal? Contohnya berus. Berus tu. Berus tu ada yang dibuat daripada kulit babi. Kulit khinzir. Jadi janganlah pakai barang-barang macam tu. Pakai barang yang tidak patuh syariah, yang tidak halal, syariah compliant, maka kesannya juga tidak syariah. Pakai kena kat kulit kita. Tak boleh. Lipstick dan sebagainya, ada kata guna gelatin babi dan sebagainya. Pastikan dahulu produk-produk ini ada status syariah. Maknanya ada halalnya. Produk yang dikeluar itu kita yakin untuk kita guna. Sekarang ni banyak produk. Kan kita tengok orang jual, kita tengok. Tanya ni, produk ni macam mana? Oh, produk ni produk halal. Jangan risau, boleh buat semayang. Kita pakai. Kalau kita tahu ini produk yang patut syariah, dengar orang tu jual, ini produk halal, kita beli dan kita yakin. Cukup. Kan? Tak perlu kita kaji. Mana dia bawa ni? Daripada mana lipstick ni? Kita kerja tu. Cina ni, daripada mana dia bawa? Tak ada ayo dah tuan-tuan. Kalau kerja kita nak cari benda tu halal, sampailah ke akal, contoh lipstick, dia jadi pada apa? Bunga. Bunga ni ambil kat mana? Siapa tanam? Tuan-tuan, loteh kerja kita tuan-tuan. Sebab tu mana yang batas yang kita yakin itu halal, maka kita gunakan. Nabi sebut jangan hulu dalam hal kebersihan. Sebab akan datang nanti satu zaman Nabi sebut umat aku ni akan berlebihan dalam hal kebersihan. Nabi ni innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang bertaubat, suka orang yang bersih. Tapi Nabi sebut akan datang satu masa nanti umat aku dia berlebih-lebih. Lebih-lebih ni yang kita tak nak. Maknanya kita dah tahu itu halal, kita pakai. Tapi kalau kita rasa tak halal, kita tinggalkan. Ini pula warak. Tahu halal, pakai. Tapi rasa was-was. Tak yakinlah, tak yakin, tinggalkan. Warak. Tapi kalau jelas haram, wajib ditinggalkan. Boleh? Sebab tu Nabi sebut jangan lebih-lebih dalam hal kebersihan. Boleh ya? Okay tak? Jelas tak? Alhamdulillah Ustaz. Satu boleh tak Ustaz? Mengenai edah untuk orang yang berpisah. Itu macam mana pula Ustaz? Salah satu kuruk. Dalam Quran disebut surah Al-Baqarah orang yang bercerai hidup ini salah satu kuruk. Salah satu kuruk ni apa Ustaz? 3 kali suci. Orang perempuan tu dia pisah dengan suami dia. Dia pisah dengan suami dia, apa keadaan dia? Oh, aku suci. Dia kena tunggu dia haid, suci. Okay. Dia kena tunggu dia haid dulu. Lepas tu suci, haid, suci, haid, suci. Maknanya kena tunggu 3 kali haid, 3 kali suci. Habis je 3 kali suci, maka automatically orang perempuan ni boleh kahwin dengan orang lain. Boleh tak dia bersolek-solek? Boleh. Orang perempuan yang macam ni bercerai hidup, dia tak sama macam orang cerai mati. Orang cerai hidup, dia boleh solek, dia tak ada larangan nak keluar, dia boleh pergi ke mana-mana, tak ada masalah. Habis sahaja iddah, maka ia terputus hubungan dengan bekas suami dia. Maka kalau mereka nak bersama, maka tak boleh rujuk. Mereka kena nikah semula. Orang yang habis iddah. Ini cerita dia. Okey? Boleh keluar rumah ke Ustaz? Boleh keluar rumah, tak ada masalah. Nak keluar rumah, nak main funfair, nak main buayan, tak ada masalah. Dia tak sama macam orang cerai mati. Dalam hal cerai hidup, dia boleh keluar rumah. Tidak sama semacam orang kematian suami. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf ya saya saya Puan di Bagan Serai Perak. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ustaz kata dalam edah perempuan yang bercerai ni tak boleh apa? Boleh keluar rumah kan? Maknanya dia boleh keluar rumah macam biasalah. Dan dalam edah tu dia mesti duduk dengan suami dia ke Ustaz? Itu saja. Itu saja saya nak tahu. Baik. Terima kasih. Sama-sama.
Berkaitan tentang orang perempuan yang diceraikan hidup oleh suaminya, maka tempoh tersebut dia boleh duduk bersama dengan suaminya dalam tempoh iddah. Dan suaminya kena menyediakan tempat tinggal. Tujuan iddah ni apa? Tujuan iddah itu adalah supaya datang balik cinta, datang balik sayang. Dalam tempoh 3 kali suci. Maknanya kalau 3 kali suci ni lebih kurang 3 bulan lah. Kalau orang perempuan setiap bulan dia datang bulan macam biasa. Tempoh 3 bulan ni akan duduk sama. Mudah-mudahan datang rasa sayang balik, jadi terfikir balik. Mudah-mudahan boleh rujuk dalam tempoh iddah. Nampak? Jadi sebab itu sebaiknya orang perempuan yang diceraikan dalam keadaan cerai hidup talak, maka dia duduk dengan suami dia. Boleh duduk dengan suami dia. Okey? Namun Ustaz kan ramai juga perempuan yang diceraikan semuanya balik rumah ibu bapa Ustaz. Mereka tak akan duduk rumah suami. Tu macam mana pula Ustaz? Tapi dalam iddah tu bekerja macam biasa, semua macam biasa lah kan. Sebab cerai hidup. Kalau cerai mati memang duduk dalam rumah je lah. Tak boleh pergi mana-mana. Kita Itulah yang jadi masalah sebab orang kita tak faham, kan? Bila tak faham, dia ingat bila dah pisah tu pisah habis. Tak. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dianggap kita ni rujuk dengan suami kita tu dengan lafaz. Suami kita kata aku rujuk semula engkau, kemudian kita pula kata kita terima, maka dalam mazhab Syafi'i dianggap itu rujuk. Tak perlu pun dengan qadi ataupun wali, kan? Dalam mazhab Syafi'i cukup dengan lafaz. Sebab orang perempuan yang dah kahwin, dianggap dia boleh nikahkan diri dia sendiri. Jadi kalau suami dia kata, aku rujuk semula kau dalam tempoh iddah kan, maka jadi rujuk. Dan dalam mazhab Hambali, dianggap bersama dengan suami isteri. Contohnya, duduk dalam satu rumah, tiba-tiba suami ni tengok isteri dia geram. Dia rasa geram pula aku tengok kau ni. Dulu aku tengok kau macam Antu Kak Limah. Ni aku tengok kau macam Era Fazira pula. Dia geram. Bila geram, dia terkam. Bila terkam, jadi pula tuan-tuan. Bila jadi, dalam mazhab Hambali, dianggap itu rujuk. Maknanya bersama itu pun boleh dianggap sebagai rujuk. Sebab itu kena jelas, faham. Maknanya kalau orang perempuan diceraikan hidup, dia hendaklah duduk sebenarnya dengan suami dia. Bukan balik ke kampung. Boleh ya? Saya confused lah Ustaz. Biasanya dah pergi mahkamah kan, dah pergi kamar, kiranya hakim jatuh dah penceraian kita kan. Habis itu kiranya kita boleh lah, maksudnya duduk sekali lah. Boleh. Dalam tempoh iddah, hakim akan anggap kita ni cerai. Cumanya dapat pengesahan kita ni betul-betul, kata betul-betul pisah dengan suami kita setelah pengesahan kedua tu. Maksudnya pengesahan kedua ni setelah kita suci, bebas dalam tempoh tertentu. Barulah dapat pengesahan yang sebenarnya. Ini kalau dalam prosedur undang-undang. Saya cerita dia ada dua Sudah kalau suami. Saya cerita dua. Okey, saya cerita dalam keadaan dua. Kita ni terpakai dalam Malaysia ni, kita ada undang-undang syarak dan ada undang-undang. Undang-undang ni untuk membenarkan syarak, tapi sudut hukumnya lain. Maksud saya, hukum tu kalau ikutkan dah jadi. Contoh saya sebut macam ni lah tuan-tuan. Saya sebut daripada undang-undang hukum lah. Contoh bukan saya lah, orang lain lah. Ahmad suka dengan Fatimah. Ahmad jumpa ayah Fatimah. Dia bawa duit RM500. Jumpa dengan ayah Fatimah. Dengar saya cerita ni dulu sudut hukum dan juga sudut undang-undang. Ahmad jumpa ayah Fatimah, dia bawa duit RM500, dia bawa 2 orang saksi dan dia cakap dengan ayah Fatimah, "Wahai pak cik, saya nak nikah dengan anak pak cik. Macam mana pak cik?" Dan setujulah. Ada nikahkan anak dia dengan kau. Lepas tu orang si Ahmad ni pula kata, "Saya setuju dengan mas kahwin RM500. 2 orang saksi ada, walinya ada, mas kahwinnya ada, lafaz ijab dan qabulnya ada." Saya tanya, sah tak sah? Sah tak sah? Sah. Sah kan? Itu sudut syarak. Saya tanya kan tuan-tuan, undang-undang sah tak? Sah, kena denda. Kena denda. Undang tak, maksud saya kalau tiba-tiba anak tadi dia dah duduk bersama dengan suami, kan tiba-tiba anak tu bersalin,
Diperakui tak itu suami isteri? Ya Ustaz, diakui suami isteri Ustaz. Malaysia punya undang-undang tak mengakui itu suami isteri sebab tak ada dokumen. Mana dokumen? Surat Dia kata dia pendaftaran. nampak? Dokumen itu tidak ada. Sama macam kes cerai tadi saya sebut. Pelaksanaan undang-undang itu untuk menjelaskan apa yang berlaku. Daripada sudut syarak, kalau kita faham keadaannya macam mana, itulah yang sebenarnya yang berlaku. Yang saya sebut tadi. Sebab itu, kalau kita ni lafaz luar mahkamah, dia ada cas dia. Lafaz dalam mahkamah tak kena cas. Lewat daftar pun ada cas. Sebab apa? Undang-undang ni memperakui perbuatan syarak. Sedangkan syarak tu berjalan dulu. Boleh faham tak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas Ustaz. Juga Tapi Ustaz. Okey. saya nak keliru. tanya Ustaz kan, maknanya ada lagi yang masih keliru tu. Okey, masa dalam iddah tu, mereka duduk sekali Ustaz Ya, kan. Tapi ya. duduk bilik yang asing-asing kan. Bukannya duduk bilik sekali dengan suami tadi. Sebab dia masih dalam iddah. Cuma suami sediakan dia makan minum semua dan isteri tu pun masak semua macam biasa lah Ustaz kan. Namun Ustaz kata tadi dia tak ada pantang larang dan dia boleh keluar rumah bila-bila masa yang dia nak. Tak Ya. perlu minta izin siapa-siapa lah Ustaz kan. Ya, dan saya sebut lagi tadi, kalau tinggal sebilik pun boleh. Dan dalam mazhab Hambali, kalau suami tu bersama dengan isteri tu, hubungan suami isteri, hubungan badan suami isteri, maka dalam mazhab Hambali dianggap itu rujuk. Maknanya kalau dah duduk sama, tiba-tiba tu saya sebut tadi dia geram pula tengok bekas rumah dia. Tiba-tiba dia rasa nak kembali. Malam tu jadilah pertemuan dua cinta. Esok pergi balik dekat mahkamah cakap kami nak rujuk. Sebab malam tadi dah rujuk. Dia takkan dianggap sebagai zina. Dalam iddah dianggap masih lagi suami dan isteri. Boleh tak? Clear tak? Jelas tak? Faham Ustaz. Tapi kebanyakan yang sebelum cerai melapaskan pergi mahkamah dah halau isteri Ustaz. Kebanyakan macam itu. Sebab itu saya sebut orang tak tahu pun hukum hakam ni. Kalau orang tahu hukum hakam dia tak jadi macam tu. Sebab itu adanya banyak tengok drama Ustaz. Ya? Itu banyak tengok drama. Ya, sebab itu jangan belajar agama daripada drama. Drama tak betul kan? Belajar agama boleh insya-Allah. Faham Ustaz. Ya. Banyak yang tak faham tu. Faham, saya faham. Saya rasa saya dah terangkan rasanya contoh yang mudah tu. Saya tak dapat nak mudahkan lagi. Mungkin akan buat Ustaz, faham. Sebenarnya Ustaz terangkan tu dah cukup jelas. InsyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman pada kita semua. Saya kira cukuplah sekadar tu untuk petang ni. Sebab saya nak siap nak pergi kuliah maghrib pula kat masjid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman, buka pintu hati kita dengan kebaikan, kurniakan ketenangan pada kita semua dan insya-Allah dapat kita bertemu lagi. Saya serahkan kembali kepada moderator yang bertugas insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syamil dan semua sahabat pecinta Al-Quran. Semoga dengan perkongsian ilmu ini marilah kita sama-sama lapangkan dada dan menjadikan sunnah itu dekat dengan diri kerana apa sahaja perkara yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang sia-sia. Apa jua yang keluar daripada mulut dan perilaku baginda tidak lain melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz sekali lagi atas kesudian membimbing kami dan didoakan agar Ustaz sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf atas barang kesilapan teknikal dan salah bicara dalam mengendalikan majlis petang ini. Segala yang baik itu hanya dari Allah, segala kekurangan dan kelemahan itu datang dari diri saya sendiri. Dan sebelum menutup majlis, jangan lupa temu janji kita pada pukul 8 malam ini bacaan surah Al-Mulk dan pengajian berkitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Tulas. Kita tutup hari kita atas berkafarah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah. Dengan itu saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syamil. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Puan Muna. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Rasida, Puan Kapun, Puan Zaida, sama-sama. Jumpa lagi Lagi insyaAllah. Puan Ainul, insyaAllah Puan Zuraida. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Azalia. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Puan Alia, Habibah, insyaAllah. Puan Zainab, Puan Taibah. Terima kasih. InsyaAllah terjumpa lagi Puan Alia, Puan Farida. Waalaikumsalam Puan Zaitun. Terima kasih Puan Nuraini, Puan Nur Haziza, Puan Sa'dia, Puan Sabia, Puan Terima Salina. kasih. Sama-sama Puan Assalamualaikum. Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Siti Omra, Puan Siti Aminah, Puan Taibah, Puan Wante. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.